Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah dengan rahmat dia dapat kita bertemu walaupun dalam sesi rakaman bersama surau An-Nur. Semoga Allah Ta'ala memberi kita rahmat dan kekuatan untuk kita terus mendengar majlis-majlis ilmu, terus duduk dalam majlis-majlis yang baik. Walaupun sekarang ni kita masih belum dapat bertemu secara fizikal, tapi masih lagi berjumpa dengan menggunakan teknologi manusia. Yang Allah Ta'ala jugalah yang memberi mereka akal untuk mereka duduk memikirkan bagaimanakah kemajuan-kemajuan kehidupan ini dicapai. Dan kita mempergunakan kemajuan-kemajuan ini ke arah yang baik. Okey, kita baca kitab Ayyuhal Walad dan sambungan yang saya lihatlah pada rakaman bulan Ogos lalu pada muka surat 54. Ini pada nasihat yang ke-16. Pada membicarakan Imam Ghazali memberi pesan pada anak murid dia, carilah guru yang mursyid. Dia pesan, kalau ikut ni dia pesan dua benda lah. Satu, cari guru. Dua, dia beritahu jenis guru. Satu, cari guru. Dua, dia cerita pada kita apa jenis guru yang perlu kita cari. Supaya guru ini bukan saja memberi kita ilmu, tetapi guru ini jugalah yang akan memberi kita kepimpinan. Ilmu diberi dan dipimpin tangan kita untuk menjadi orang-orang yang taat dan reda pada mendapat reda Allah. Dan inilah merupakan kejayaan yang besar apabila orang itu taat dan mendapat reda Allah. Jadi ulama besar ni, Imam Hujatul Islam Imam Ghazali ni, dalam kitab dia yang kita tahu Ayyuhal Walad ni adalah coretan-coretan nasihat Imam Ghazali kepada anak murid dia. Apabila anak murid dia balik dan menulis surat kepada beliau, apa dia tulis surat, dia cakap apa? Dia kata, berilah aku nasihat. Maka nasihat ini dibukukan. Jadi kita belajar ni bukan saja daripada apa yang diceritakan oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah meninggalkan pewaris-pewaris dia, dan pewaris-pewaris dia itulah yang dinamakan sebagai ulama. Jadi ulama ini tanpa rasa jemu dan bosan berkali-kali telah menasihat anak-anak muridnya untuk membawa anak-anak muridnya pada ketaatan. Jadi pada ketaatan inilah kita dibukukan nasihat-nasihat ketaatan ni dan kita ambil. Ada perkataan Imam Ghazali yang sangat popular, yang selalu disebut dalam kitab-kitab. Dia kata apa? Bersungguhlah engkau dalam menuntut ilmu dan jauhilah akan kemalasan dan kebosanan. Dia penyakit pada tuntut ilmu ni bosan. Penyakit pada tuntut ilmu ni malas. Letak jauh-jauh, buang jauh-jauh segala kemalasan ni, segala rasa kebosanan ni. Kenapa? Jika tidak, Imam Ghazali kata, jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Jadi bahayanya tidak menuntut ilmu ni, dikatakan bahaya itu adalah sesat. Na'udzubillah. Bahayanya tidak menuntut ilmu ini adalah sesat. Dan kalau dari segi perkataan ni lah, nasihat ni, benda yang boleh membuatkan seseorang itu tidak dapat menuntut ilmu kerana dia melayan segala rasa malas dan melayan segala rasa bosan. Dan akhirnya nanti Imam Ghazali kata, engkau berada dalam bahaya.
bahaya apa? Bahaya kesesatan. Tu sebab itulah apa saja keadaan lah. Walaupun boleh jumpa cara fizikal atau jumpa cara live rakaman atau jumpa cara rakaman yang dihantar. Moga-moga Allah Ta'ala dengan rahmat dia terus memberi kita hati yang ingin menerima nasihat dan memberi kita diri yang ingin terus berubah hari ke hari. Sampailah satu saat nanti pastilah janji Allah itu tiba pada hukum arat. Dan tauhid dikata hukum arat. Apa dia? Wajib arat, wajib mendatang untuk seseorang itu dibawa pindah ke alam barzah dengan menghadapi satu peristiwa yang banyak dicerita hari-hari, yang banyak berlaku hari-hari keliling kita. Apa peristiwa tu, apa perkataan itu, itulah nama dia kematian. Jadi apa yang kita buat ni semua ni adalah persiapan untuk ke arah itu. Kita hidup ni sebenarnya untuk dimatikan. Jadi mudah-mudahan Allah dapat rasakan betapa pentingnya kita membuat persiapan dan tidak disulami, tidak diulit dengan dunia, tidak lalai, tidak deka. Okey. Kitab nombor 4 ni dia kata apa? Mula dia kata, ciri-ciri guru mursyid itu, sifat-sifat dia ada 4. Kita dah baca 4-4 ni. Dia kata pertama tuai yang kita baca, guru yang berpaling daripada cinta dunia dan mencintai bakat. Maknanya dia memalingkan diri dia. Guru ni maknanya dia tak minat lah. Dia tak seronok nak cinta dunia. Dan dia tak seronok untuk dia boleh pangkat yang tinggi-tinggi. Dia tak nak. Dia tak nak minta. Dia tak pernah rebut. Lepas tu mestilah guru ini dia telah berguru dengan seorang guru. Dan gurunya telah berguru dengan seorang guru. Dan dua-dua tangganya di atas ini mestilah dikatakan juga guru mursyid. Dan wujudlah salasilah gurunya mursyid hingga sampai pada Nabi SAW. Jadi guru tu mesti orang yang berguru dengan seorang. Seorang itu juga orang yang mursyid. Guru dia juga mestilah guru mursyid. Akhirnya sambunglah salasilah ni pada Rasulullah SAW. Nombor 3 yang kita dah baca juga bulan lalu. Dia mestilah berjaya mendidik diri dia. Kalau tak berjaya tu tak adalah nama guru mursyid. Dengan sedikit makan, dengan sedikit cakap, dengan sedikit tidur, dengan dapat melakukan banyak sembahyang sunat dan banyak bersedekah dan juga banyak puasa. Ini watak perjalanan ini. Ini watak perjalanan guru mursyid ni. Dan keempat, Imam Ghazali kata apa kita baca bulan lalu. Dia menjadikan akhlak yang mulia sebagai hidup dia, sabar dia, tawakal dia. Jadi dia senaraikan banyak. Qanaah dia, syukur dia, yakin dia, penyantun dia, banyak ilmu, tawaduk dia, benar, malu, menyempurnakan janji. Dan kita kata lah. Tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dan segala urusan dan sebagainya. Okey. Ini 4 sifat dan diuraikan secara terperinci oleh Imam Ghazali dalam kitab ini Ayyuhal Walad. Okey. Dan apabila guru itu telah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, bila guru ni dah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ni, maka sebenarnya dia adalah nur, cahaya daripada anwar cahaya Nabi SAW yang layak untuk diikuti. Dia merupakan cahaya. Cahaya apa? Itulah cahaya yang menyuluh kepada segala kekusutan diri manusia. Itulah cahaya yang menerangi segala perjalanan hidup seharian manusia. Dia telah bersifat dengan sifat mulia. Dia adalah bagaikan nur, bagaikan cahaya. Cahaya ummah yang memimpin ummah. Bawa umat ni dari kegelapan, bawa kepada cahaya yang terang. Dan cahaya itu adalah cahaya kebenaran. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat-sifat ini, Imam Ghazali dah beri pesan siang-siang pada zaman dia hidup 500 Hijrah, sangat jarang sekali.
Maknanya payah nak jumpa. Ni payah nak jumpa ni zaman dia. Yang payah nak jumpa ni zaman dia. Kalau zaman sekarang agaknya lagi payah nak jumpa lah. Imam Ghazali ni dia hidup sekitar 500 Hijrah. Zaman dia pun susah nak jumpa ciri-ciri yang disebut ni. Payah nak mencari ciri-ciri yang disebut ni. Ini kan pula zaman yang kita hidup ni 1400 ni dah lebih kurang 1000 tahun ke hadapan daripada tahun zaman kehidupan Imam Ghazali ni, lagi payah nak jumpa. Lebih sukar lagi bagaikan wujudnya daripada Al-Khibrid Al-Ahmar, belerang yang merah. Satu perubahan bagi sesuatu yang sangat sukar adanya, sangat langka. Sangat sukar adanya, payah nak cari. Tapi ada, tapi payah nak cari. Imam Ghazali nak beritahu apa ni? Maknanya bilangan guru-guru mursyid ni macam kita kata tak ramai lah. Kalau kita dapat dari yang hampir-hampir tu pun dah bagus lah. Mesti nak cari yang betul-betul macam mana kita ceritakan dalam kitab. Ni yang selalunya agak payah. Dan Imam Ghazali dah beritahu siang-siang. Kau nak cari, tapi payah nak jumpa. Kau nak cari, carilah. Tapi payah nak jumpa. Okey. Maka sesiapa yang mendapat habuan baik, siapa yang direzekikan untuk dapat berjumpa dengan guru yang mursyid ni, dia adalah mendapat habuan yang baik. Lalu ia bertemu dengan syekh yang mursyid ini, jumpalah dia dengan guru ni, Allah rezekikan dia berjumpa dengan guru ni, dan pihak guru syekh ini pula bersedia untuk membimbingnya. Kalau syekh ni tak bersedia untuk bimbing dia, pun tak jadilah. Tak jadilah proses antara murid dengan guru mursyid. Jadi dua syarat, dia mesti cari, dia mesti jumpa. Lepas jumpa, dia serah diri dia, dan syekh ini juga bersedia untuk membimbingnya. Syekh ni dipatutkan dia tuan guru lah. Maka kata Imam Ghazali, hendaklah ia benar-benar menjaga adab-adab terhadapnya. Kenapa adab ni yang guru-guru kata, yang guru-guru kami kata apa? Dia kata berkatnya ilmu ini lahir daripada perut adab. Berkatnya ilmu ni, keberkatan tu, dia lahir daripada perut adab. Maknanya menjaga adab-adab antara murid dengan guru, guru dengan murid. Sama ada dua adab. Sama adab itu adab yang zahir, dan juga ada satu lagi adab yang dipanggil adab yang batin. Memang banyak perkara dalam kitab ni disebut batin dengan zahir. Macam tangan kita ni lah. Tangan kita ni. Kalau dalam bab batal wuduk. Dia kata batal wuduk apabila menyentuh kemaluan anak Adami dengan batin tapak tangan. Jadi itu yang ulama kata batin tu yang ni. Kenapa kata batin yang ni? Dia boleh sembunyi. Kita tutup dia tak nampak. Lahir yang ni. Ni lahir, ni batin. Jadi yang batal wuduk tu, yang ni lah. Sebab apa batin? Dia boleh sembunyi. Dia boleh tutup. Sini orang tak nampak. Sini lagi orang tak nampak. Ini pada batal wuduk. Jadi batin ni bila bertemu ni lah. Bila bertemu ni. Yang bertemu ni nama dia batin tapak tangan. Itu yang kalau sentuh kemaluan tu batal wuduk. Tapi kalau sini tak batal, ni lahir. Sama juga dalam adab. Ada adab batin, ada adab lahir. Lahir ni maknanya benda-benda yang kita boleh lihat lah. Yang orang boleh nampak. Itu satu. Lagi satu, apa benda? Lagi satu, batin. Batin ni urusan hati. Yang mana lebih halus. Batin ni kita je tahu. Sebab apa? Sebab tak nampak. Tak nampak bagaimana perjalanan dia ni.
Jadi yang menilai batin ni selalunya diri orang tu sendiri. Jadi maknanya kalau adab ini tidak dijaga, mungkin ilmu dapat, tetapi yang pastinya barakah tak ada. Ilmu dapat, dia berjaya menjadi orang yang berilmu. Tapi bila tak ada berkat ni, dia tidak berjaya berubah kehidupan dia. Hatta yang paling bimbang, sebab dia dapat cara tak berkat ni, kita paling takut apa? Dia jadi lahirlah daripada ilmu tu manusia yang sangat sombong. Manusia yang sombong. Lahir daripada ilmu ni manusia yang sombong. Jadi apa yang dia perlu ketahui, biarlah dapat ilmu ni dengan perjalanan dia boleh berubah. Kalau dia dapat ilmu, perjalanan dia tidak boleh berubah, maknanya kehidupan dia serupa, kehidupan dia sama, jadi dia tidak mencapai matlamat dia. Orang yang menuntut ilmu ni, dia matlamat dia nak beramal. Dan beramal ini adalah dalam keadaan amal diterima. Jadi bila berilmu dengan amal diterima ini, itu baru nama dia amal soleh. Amal soleh. Jadi bila amal soleh inilah yang menyelamatkan kehidupan dia, yang menenangkan diri dia, yang membahagiakan hati dia. Dunia dan pasti juga di akhirat. Amal soleh ni yang dikatakan bekal untuk menyelamatkan dia dalam alam barzakh. Tapi kalau ilmu dia dapat itu tidak berkat, dia tak mendorong manusia itu untuk beramal. Dan lebih bimbang lagi, macam saya cakap tadi, lebih bimbang apa? Dia mendorong manusia ni jadi angkuh. Suka berdebat. Rasa diri terbaik. Ini tipuan yang sangat bahaya. Jadi, itu ada adab zahir, itu ada adab batin. Jadi, kita tak boleh berguru ikut cara kita lah. Kita kena berguru dengan cara yang diajar oleh ulama'. Kenapa? Imam Ghazali ni, pelupur ilmu tasawuf ni, dia dah melihat pengalaman dia, dia dah mendapat, mungkin dia dapat ilham baik-baik daripada Allah, kerana bersihnya hati dia, dan dia telah melihat bagaimana perjalanan ini telah nampak akan kebenaran dia dan menampakkan hasil yang sangat baik. Allah Ta'ala izinkan hasil yang sangat baik dengan perjalanan yang ni. Bila berguru, cari guru mursyid, sifat dia macam ni, 4 sifat, dan cari memang payah. Tapi kalau jumpa guru mursyid ni, serahkan diri kau untuk dididik, dan daripada perjalanan tu, jagalah engkau akan 2 adab. Satu adab zahir, satu adab batin. Jaga, ni nak kena jaga. Kalau orang tak mengaji, dia ingat berguru ni ada benda yang biasa. Tak, ni bukan benda yang biasa. Nak mendapat mutiara ni, ilmu ni, yang benar-benar dengan mutiara ni, harga dia sangat mahal. Dia merupakan satu perjalanan yang sangat payah. Sangat jauh. Sangat lama. Dan memerlukan pengorbanan demi pengorbanan untuk dapat kepada satu peringkat yang dinamakan perubahan pada diri dia. Dan ada pun dalam kitab dia kata, adab-adab yang zahir iaitu, adab-adab yang zahir itu iaitu ada 4. Dan dia cerita adab batin ada 2. Adab zahir ada 4. Pertama, hendaklah orang yang berguru ni, kalau dapat guru mursyid lagi bagus. Tak dapat yang hampir-hampir watak mursyid pun lagi bagus. Kurang-kurangnya, dia kata apa? Jangan ia sama sekali bertengkar dengannya. Jangan bertengkar. Dan jangan pula suka berhujah melawannya. Kita tak payah cakap pasal guru mursyid lah. Kita tengok kadang-kadang kelas-kelas agama pun sama juga. Di surau masjid ni kadang-kadang soalan-soalan di radio, di TV pun sama juga. Dia tanya ustaz. Ustaz jawab. Dia boleh berhujah pula dengan ustaz tu. Dia boleh berhujah pula dengan ustaz tu.
Kalau ikut adab, dah salah lah. Lepas tu dia kata, betul ke Ustaz? Dia kata, dia pula tanya Ustaz ni betul ke? Dia kata, guru lain cakap macam tu. Kalau kau dah tahu guru lain cakap macam ni, kau tak payahlah tanya Ustaz ni. Kau pakailah. Betul tak? Ni silap ni. Dia ajak berhujah melawannya. Ha. Tengkar lagi. Bertengkar. Dia sebut pula dalam kitab ni pendapat ni. Kalau kau dah tahu kitab ni pendapat ni, kau nak pakai, kau pakai. Sama dalam bab fiqh. Dia ada banyak cabang-cabang. Dia ada banyak benda-benda cabang. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun kadang ada beberapa pendapat. Dia cakap ni, lepas tu dia beritahu pendapat dia. Itu bukan dia bertanya. Kadang dia nak test. Kalau belajar macam tu, tak payah belajar lah. Langgar adab. Ni ramai orang tak tahu ni. Lepas tu ilmu ni tak berkat. Ilmu ni tak melekat. Kadang dia hujah, lepas orang ramai dia hujah. Kalau guru tu dia boleh kontrol situasi ni, dia diam je. Dia layan je lah. Takut guru ni pula, dia pula berhujah. Dan ada pula satu sesi pertengkaran yang teruk. Walaupun ia mengetahui salahnya pada zahir. Pada zahirnya nampak silap. Tapi pada hakikat kebatinan ni, batin dia, benda ni betul. Banyaklah perkataan-perkataan yang orang awam tak setuju. Jangan cinta dunia, cinta akhirat. Guru pesan cara macam ni. Bukan maknanya tak boleh ambil dunia. Utamakanlah akhirat. Dan dia faham dunia kena ambil, akhirat kena ambil. Dan dia memegang pada konsep yang dikatakan 50-50 tu. 50-50. Sedangkan Imam Ghazali dah cakap kan. Kau nak beramal atas dunia ni, beramallah selama mana yang kau rasa kau boleh hidup. Kau nak beramal pada akhirat ni, kau beramallah selama mana kau nak hidup di akhirat. Pastilah hidup di akhirat tu jauh lebih lama, jauh lebih kekal. Maknanya mestilah beramal ni lebih ni untuk akhirat daripada masa yang diperuntukkan untuk kerja pada dunia. Tapi ini dah terbalik. Apa yang kita lihat sekarang dah terbalik. Orang bekerja untuk dunia ni paling kurang 10 jam. Tidurnya mungkin 8 jam. Dah 18 jam. Tinggallah 6 jam. Dengan perjalanan, dengan mandi, dengan makan, dengan apa. Tinggallah 2 jam. Itulah 2 jam tu dia beramal secara khusus. Semayang ke apa ke. Semayang 17 rakaat pun tak sampai 2 jam ni. Mungkin setengah jam je. Zikir tak ada, baca Quran tak ada, selawat tak ada, apa tak ada. Jadi kalau dinilai cara yang kasar, maka dia sendiri boleh dia jawab. Walaupun dia kata dunia sementara, tapi daripada nilai masa yang dia boleh kira, sebenarnya dia tidak memperlihatkan pada watak dia dunia sementara. Itu belum masuknya kira buat 2 kerja tu. Puncanya selalunya apa? Terperangkap dengan lubang hutang. Terperangkap dengan hutang. Bila terperangkap dengan hutang ni, apa akibat dia itulah. Kenalah hutang yang banyak ni menyebabkan bebannya dia terpaksa meluangkan hampir 80% masa dia untuk urusan-urusan mencari kehidupan. Ni kadang-kadang meletihkan. Hingga yang lebih menyedihkan, tak ada masa nak pergi belajar agama. Sampai umur 50 pun tak kenal Allah lagi. Pada Ain tak reti lagi. Sifat 20 tak faham lagi. Jangan kata nak belajar online lah, tak ada. Masa tak online pun tak pergi surau. Online guru-guru masuk dalam rumah dia. Masuk melalui komputer dia. Masuk melalui handphone dia. Ada link-link yang diheboh-hebohkan dalam WhatsApp group. Dia buat tak reti je.
Bukan kata dia tak ada masa. Kadang waktu-waktu COVID ni dia bekerja dari rumah. Banyaknya masa terluang. Dia bukan tak ada masa. Macam mana saya selalu cakap dekat surau-surau tempat saya ngajar. Dia bukan tak ada masa. Kita bukan tak ada masa. Sebenarnya kita tak ada rasa. Rasa hati tak ada. Nak menuntut ilmu. Lepas tu menuntut ilmu tak jaga adab pula. Guru kata A, dia bagi hujah B. Guru kata B, dia bagi hujah C. Lepas tu bertengkar lah tu. Kalau tidak memahami adab, lepas tu banyak kitab-kitab ni, macam kita tengok kitab-kitab lain ni, sebelum dia pergi pada matan-matan ilmu yang ada dalam tu, selalunya dia akan cerita tentang adab murid dengan guru, adab guru dengan murid. Dia cerita adab ni. Supaya ulama'-ulama' memastikan perjalanan ilmu tu didapati dengan cara yang berkat. Berkat ni yang kita kata barakah ni, barakah ni maksud dia apa? Yang kita selalu sebut dalam kuliah-kuliah. Ulama' selalu bincang perkara ni. Dia membawa maksud apa? Kebaikan yang bercambah. Dapat ilmu berkat. Jadi dengan ilmu ni dia jadi lebih baik. Macam mana dia katakan dia lebih baik? Dia mengamalkan ilmu. Dengan ilmu ni dapat bimbing diri dia. Dengan ilmu ni dia dapat cahaya. Dia dapat cahaya untuk disinar hidup dia pada jalan kebaikan. Itu namanya barakah. Kalau ilmu dapat tak berkat, yang kita kata tadi lah sebaliknya. Melahirkan jiwa dia yang sombong. Patutnya orang dapat ilmu lagi rendah diri. Dia rasa tawaduk. Sebab dia tahu ilmu ni bukan dia punya. Dia tahu ilmu ni bukan milik dia. Okey. Kedua, jangan ia segera meletak kain-kain sejadah di hadapannya kecuali pada waktu hendak menunaikan semayang. Maka apabila ia telah selesai semayang, maka hendaklah segera mengangkatnya. Ini dia katakan hikmat. Hikmat. Orang yang mengakui bahawa guru itu adalah guru mursyid, dia hendaklah banyak melakukan hikmat. Kita tengok pelajar dekat pondok-pondok kadang-kadang sapu laman rumah guru dia. Dulu-dulu lah, sekarang pun ada juga mereka buat. Yang tolong basuh kereta. Yang tolong ikut guru dia ngajar kat luar, bawakan kitab. Bukan guru tu suruh bawa, guru tu tak suruh bawa pun. Kadang-kadang dia suka dia bawa sendiri. Tapi ini dikatakan hikmat. Hikmat, ni nama dia hikmat. Rupanya dengan guru mursyid ni ada hikmat yang kita kena beri. Ada hikmat dia. Kalau tak hikmat pada guru, itu kita tengok ada satu nasihat tu kan. Imam Ash-Shibli. Kalau kita buka balik pada nasihat yang ke-14. Dia kata Imam Ash-Shibli ni, dia lahir dalam 200 Hijrah, 247 Hijrah. Dia kata apa? Aku telah beriman kepada 400 orang guru. Ini guru-guru yang bimbing dia ni. Dia beriman kepada 400 orang guru. Segala keperluan ke, apa benda ke, dia buat. Rupanya itulah adat lahir yang perlu dilalui oleh seorang murid apabila dia mengakui yang guru itu adalah guru mursyid. Nombor satu tadi, dia jaga adab. Kalau ada perbezaan pendapat, bukan tempat dia untuk bertengkar. Bukan dia memilih jalan bertengkar. Maknanya kalau dia rasa ada benda yang lain yang dia tak faham, dia kena jumpa guru ni dan bercerita dengan kaedah cara yang lebih baik. Bukan bertengkar. Walaupun seorang-seorang, tidak ada lahir bertengkar. Dengan rasa rendah hati, dia kata mungkin dalam kitab ni kata beginilah. Apa pendapat tuan guru? Mungkin saya silap. Memahami lah. Cuba tuan guru terangkan. Itu cara yang lebih beradab lah. Kenapa? Nak jaga satu perkataan dalam bentuk ilmu ni, nama dia berkat. Berkat ni kita biasa dengar tapi tak faham. Macam orang kata lah, kalau Allah beri kita usianya berkat, yang kita doa tu, wabarik lana fima atait dalam kunut. Ya Allah, berkatilah apa yang kau kurniakan pada kami.
Kalau Allah beri dia usia yang berkat, apa yang terbaik? Dia memenuhi usia dia dengan ketaatan. Kalau dia beri rezeki yang berkat, daripada rezeki yang dia dapat ni, rezeki yang dia dapat ni, dia boleh membawa jasad orang ni, hati orang ni kepada ketaatan. Tapi kalau lahirlah keborosan, rezeki dari segi duit, keborosan, itu tanda rezeki tak berkat. Daripada makanan, banyak membuang-buang makanan, itu tak berkat. Tu orang kata kalau makanan ni licin habis, ramai orang boleh makan. Pertama yang makan ini orang-orang yang memerlukan, orang miskin lah katakan. Itu yang orang tu kata berkat. Kenapa berkat? Tidak ada pembaziran. Itu pentingnya berkat. Berkat ni rupanya antara dapatnya adalah apabila dia dapat memberi khidmat. Kita dapat khidmat dari segi macam mana? Ni contoh dia kata ni. Nak semayang, bentangkan sejadah untuk dia. Rasulullah ni dia ada 11 orang pembantu. Ada yang sediakan dia air. Semua tu datang secara sukarela untuk datang bantu. Tu dia katakan khidmat tu. Dia katakan khidmat. Dia ada masa, ruang masa yang diruangkan untuk dia dapat memberi khidmat pada guru. Guru yang macam mana ni? Dia katakan guru mursyid. Jadi kalau kita dapat memahami perjalanan ni, dapat memahami perjalanan ni, memang yang kita banyak kata lah, yang saya dah sebut banyak kali kadang-kadang. Imam Ghazali kata, engkau nak berubah ni, kau kena lalui 4 perkara yang saya selalu cakap dulu lah. Pertama, dia disebut juga, hendaklah engkau berguru dengan guru mursyid. Nombor 2, engkau bersahabat dengan orang soleh. Nombor 3, engkau mengambil kata-kata musuh sebagai cermin untuk memperbaiki dirimu. Dan nombor 4, dia katakan, hendaklah engkau melihat alam sekeliling dan mengambil pengajaran dan iktibar. Apa yang kau boleh ambil untuk membawa dirimu pada kebaikan. Rupanya pada guru mursyid ni ada khidmat yang kita kena buat. Kalau jauh, mungkin khidmat cara jauh lah. Kalau dekat, mungkin khidmat cara dekat. Kalau jumpa sesekali, mungkin khidmat pada jumpa sesekali lah. Dan paling kurang pun, kurang-kurangnya mendoakan kebaikan bagi dia. Kalau tidak, dia dah langgar adab zahir. Dah langgar adab zahir. Okey. Rasanya cukup kot untuk kali ni. Jadi, mungkin rakaman pada bulan ni bulan September, bulan Oktober nanti, kita akan sambung pada muka surat 55. Adab zahir yang ketiga. Untuk guru mursyid ni, apa guru tu, murid ni kena buat pada guru mursyid ni, adab zahir yang ketiga. Nanti masuk yang keempat. Lepas tu ada 2 lagi adab batin. 2 lagi adab batin. Supaya tujuan dia apa? Supaya memastikan dia kata mendapat habuan yang baik. Itu perkataan tu kita kena ingat. Hasil daripada adab zahir, hasil daripada adab batin, setelah dia jumpa belerang merah ni, yang dikatakan belerang merah ni benda yang sukar untuk kita dapat, tapi Allah rezekikan kita dapat. Ada orang tak cari, dah jumpa. Ada orang cari-cari, lama cari, baru jumpa. Ada orang tak jumpa, tapi ada orang recommend bawa dia, kau belajar kat sini. Dia jumpa pula, tu rezeki dia kat situ. Jadi dengan perjalanan inilah, untuk pastikan dia mendapat habuan yang baik. Maknanya dapat habuan ni benda-benda yang sangat baik lah. Ganjaran yang baik daripada dia menuntut ilmu ni. Dia mestilah melalui perjalanan 4 perjalanan zahir, 2 perjalanan batin. Dan kita dah baca 2 perjalanan zahir. Nanti kita baca lagi insya-Allah bulan depan 2 lagi perjalanan zahir, ada adab dia. Dan kita masuk daripada pula perjalanan batin iaitu 2. Jadi ada 6 adab. 4 pada zahir, 2 pada batin. Barulah Imam Ghazali kata, engkau berhasil mendapat habuan yang baik. Habuan ni pemberian. Habuan ni anugerah. Imam Ghazali ni bercakap dari segi ilmu yang dia ada. Yang dia ambil daripada guru-guru dia. Yang mereka ni apa? Mereka ni telah berjaya
menjalani perjalanan ni dan mendapat habuan ni. Jadi mereka cuma senaraikan mereka cuma senaraikan, dan daripada senarai inilah lahirnya kebaikan-kebaikan yang dia dapat ni, menyebabkan dia berjaya melaksanakan perkara ni, dan dengan itu terhasillah apa yang diharapkan. Jadi perjalanan ini telah dicatatkan dalam kitab-kitab dan menyebabkan apa? Menyebabkan formula ni dikeluarkan aja. Jadi kita tak payah kaji hadis je. Kita tak pandai. Tak payah kaji Quran ni, kita tak reti. Tapi mudahnya akhir zaman ni dah ada kitab yang diletakkan supaya dengan kitab ni kita boleh melalui. Satu kaedah yang baik. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa nanti lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Terima kasih kepada pihak surau, kepada ahli jawatankuasa yang mengusahakan kelas ini terus berjalan dan memberi komitmen yang sangat baik pada ilmu. Semoga Allah rahmati kita semua dan diberi kita nanti balasan yang sepatutnya. Lagi sekali, saya lepaskan rakaman ini dengan ucapan yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.